إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام ومشايخ المشون والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا. حسبنا الله على الله توكلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معرف قدس الله سره. Al-satru ala kismain. Situ satrun ataupun sitrun anil ma'asiyah wa satrun fiha. Bermula satar itu makna dinding atas dua bahagi. Dinding dibahagikan atas dua bahagi. Itu dinding batin qalbi gitu. Satu dinding daripada maksiat, kedua dinding di dalam maksiat. Satu dipanggil dinding anil maksiat, sehingga hatta la ya'rifu tariqah, sehingga engkau tidak mengetahui akan jalan dia. Maka yang awal itu dinding antara hamba dan maksiat, dan tiada mengetahui padanya lain daripada Tuhannya, iaitu mewajibkan taat, maka taat itu wujudnya. Itu dipanggil dinding daripada maksiat. Mana Allah Subhanahu Wa Taala mendinding kalbi insan itu daripada mengerjakan maksiat. Hati dia tidak memikirkan benda-benda mungkar dan maksiat. Itu minta doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arinal haqqan haqqah warzuqna ijtiba'ah wa arinal batilan batilah warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqan haqqah. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkan kami kebenaran sebagai kebenaran. Warzuqna ijtiba'ah, dan rezekikan kami dapat mengikut akan kebenaran. Wa arinal batilan batilah, dan tunjukkan kami kebatilan sebagai kebatilan. Warzuqna ijtinabah, dan minta dapat kita mengelak dan menjauhkan diri daripada kebatilan. Mengelakkan diri daripada kebatilan itu sebab apa? Ada satir, ada penutup, ya. Tuhan tutup. Bila Tuhan tutup saja, maka dia tidak berminat lagi. Ini satu tutupan yang sangat besar. Sebagaimana cerita dalam satu buah hadis, seorang yang nak masuk Islam kan, dia hari-hari berzina kan, kerja yang terkutuk dia buat, hari-hari dia berzina. Akhirnya Allah nak beri dia hidayah, dia nak masuk Islam. Jadi minta Nabi SAW, boleh tak benda tu dikecuali untuk dia. Masuk Islam, zina nak juga. Nabi kata tak boleh. Mana boleh, ya, dah masuk Islam, mana boleh nak zina, benda keji kan. Maka Rasulullah ajar dia doa, ya. Rasulullah ajar dia baca doa tu, Allahumma habibna iman wa zid fi qulubina wa karrih ila kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Minta Allah Ta'ala berikan perasaan Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, berikanlah kepadaku ini kemanisan iman. Dan minta Allah wa zainu fi qulubina, dan Allah tazin, hiaskan iman itu dalam qalbi itu. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan, dan minta Allah campakkan perasaan benci kepada maksiat, tak mau. Dia membaca doa tu besok pagi, alhamdulillah ubah. Alhamdulillah ya Rasulullah, tak nak lah.
dan bertukar. Daripada dia ketagih zina, dia benci lah, tak nak nampak kotor dia tu. Tu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bila dia satir, ya satar nama Tuhan kan, ya Jabbar satar itu, mana dia yang menutup. Jadi dua tutupan tu. Dia tutup terus, di awal lagi tak kena maksiat, satu lagi dah kena maksiat dia tutup, orang tak tahu, itu lain. Kita nak yang pertama tu ialah Tuhan tutup kalbi kita daripada kehinaan maksiat. Terus daripada doa kita minta, ya Allah mangkulna min zullil ma'siyah ila izzit ta'ah. Allah mangkulna min zullil ma'siyah, ya Allah pindahkanlah kami zahir dan batin daripada kehinaan maksiat ila izzit ta'ah, kepada kemuliaan mengerjakan ketaatan kepadamu ya Allah Tuhan. Zahir dan batin itu di antara dua satar. Satru ala kismain, satrun anil maksiyah wa satrun fiha. Maka yang awal itu dinding, kalbi kita didinding oleh Allah Ta'ala. Dia yang beri bantuan, ditutup antara hamba dan maksiat, sehingga tidak ada dalam mulahazah ingatan hamba tu, ingatan maksiat tak ada. Ini dia dapat apa dia panggil ni? Inayah. Yang pertama hidayah, yang kedua inayah, yang ketiga riayah. Bil hidayah mahfuzun anil kufri wa syirk. Seseorang yang dapat hidayah, petunjuk, maka dia mahfuz, dia dipelihara daripada syirik dan kufur. Yang kedua wabil inayah, dengan adanya inayah, bantuan tadi, petunjuk. Yang kedua, kalau tak ada bantuan, dia ada dapat tapi tak boleh buat. Di bantuan tu ada, dia dipanggil inayah. Wabil inayah mahfuzun alil kabair was sagair. Bila ada inayah, bantuan daripada Allah Ta'ala, maka seorang itu terpelihara daripada dosa besar dan dosa kecil, ya, termasuk zina, minum arak, berjudi, atau dosa yang lain. Dosa yang lain berlambak macam-macam dosa dia, mata, dosa telinga, dosa mulut, kaki, tangan, 7 anggota zahir, yang batin lagi. Sementara Allah Ta'ala bantu. Bila Tuhan bantu, dia selamat daripada sagair wal kabair, dosa kecil dan besar. Dan yang ketiga iaitulah riayah. Birriayah mahfuzun anil ghafalat wal khatarat. Dia terpelihara daripada khatarat, pikiran-pikiran yang kosong tadi, wal ghafalat, dan kelalaian dia pelihara dengan bawah hati dia sentiasa hadir dengan Allah Ta'ala. Ini dipanggil riayah, dia lagi tinggi. Kita minta 3 lah. Minta telah bagi kita hidayah, inayah dan riayah. InsyaAllah baru dia akan dapat menikmati kemanisan kontak makrifat dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di sini yang pertama minta Allah tutup, ya, Allah tutup kalbi kita daripada maksiat dan munkar, zahir dan batin. Dan yang keduanya dipanggil satrun anil maksiyah, satrun fiha. Tadi satrun anil maksiyah, ini satrun ya fiha ay fil maksiyah, dalam maksiat, iaitu di dinding hamba dan segala hamba, padahal talabus, mana bersepakai ia, dan jauhnya. Maka yang awal itu bagi orang yang khas, yang kedua itu bagi orang am, ya. Orang yang khas, orang pilihan Allah Ta'ala, diminta kalbi dia ditutup terus daripada maksiat. Orang awam pula terbalik, dia buat maksiat, diminta Tuhan tutup. Sebab apa? Malu ke orang. Kawan tahu kau malu kita buat dosa ni kan, dia malu ke orang, bukan malu ke Tuhan. Itu makna orang awam yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kedudukan dia. Dia nak buat maksiat, dia tak kira. Dah buat maksiat, minta tolong dengan Tuhan pula, tu baik tutup. Sebab apa? Malu dengan orang ni jauh. Berarti orang jauh hati dia dengan Tuhan, babas jauh. Jadi kita minta apa? Yang pertama tu, minta supaya hati kita ditutup oleh pencipta yang sebenarnya, dia yang mengawal segalanya.
pada pusingkan hati insan, sebab dia yang memegang tangkai qalbi insan. Ya muqallibal qulub sabil qalbi ala din. Kalau ikut mazhab Taus, seorang daripada mujtahid mutlak, Imam Taus, dia kata wajib baca sebelum salam. Mazhab kita Syafi'i sunat bacalah, sebab dia memandang besar benda tu. Ya, sebab al-qalb la yusamma al-qalb illa bitaqallub. Hati itu tidak dinamakan hati melainkan dia cepat berbalik. Ya, sekejap dia buat ibadat rasa lazat, sekejap dia rasa malas, sekejap dia rasa ringan, sekejap dia rasa berat, macam-macam. Ya, sekejap rasa terang, sekejap rasa gelap. Dia berubah-ubah, sebab al-qalb la yusamma al-qalb illa bitaqallub. Hati itu tidak dinamakan hati melainkan dia cepat berbalik. Dan Imam Ghazali sebut dalam Ihya, lebih pantas daripada didihan air. Tuhan, tuan-tuan jerang air kan, bila dia mendidih tu apa, laju tak? Laju kan, laju. Hati kamu lagi laju, kata Imam Ghazali. Lagi laju, dia berpusing. Sebab tu perlu pada bantuan pencipta dia sendiri, iaitulah Allah SWT, supaya sabit qalbi. Ya, sabit qalbi, tetapkan qalbi kita dengan dia. Betul, nikmat paling besar bila qalbi sentiasa tetap dengan dia, dan azab besar bila qalbi terjarak jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua penutup. Satu, penutup yang kita kendaki, iaitu dia tutup qalbi kita terus tak ada minat, bahkan rasa takut dan gerun untuk melakukan perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Yang kedua, ni bahaya tu. Dia buat maksiat, lepas tu disuruh Tuhan lah tutup. Ya, ini orang awam yang jauh dengan Tuhan lagi. Kemudian pal'amatu, ini orang yang awam. Yatlubuna satra minallahi ta'ala fiha. Al-amatu yatlubuna satra minallahi fiha. Sebab apa diminta gitu? Khasyata sukutil martabatihim indal khalqi. Jauh nampak kan? Allah. Al-amatu yatlubuna satra minallahi ta'ala fiha. Sebab apa tu? Iz laisa nazaruhum fiha illa lil khalas wa hamalahum ala zalika ta'zimal khalqi fi a'yunihim. Allah. Islam yujibu lahum hadza talab illa khasyata sukut martabatihim indal khalq. Itulah bahaya kan. Apa bahaya dia? Bila makhluk ada dalam qalbi kita, sebab kena buang. Selagi makhluk dalam qalbi kita ada, seseorang tak akan dapat tepat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk yang letak dalam qalbi, tak luar, berurusan luar malah jauh masuk dalam habis. Dalam tempat dia, dalam ialah berurusan kita dengan pencipta. Berkata ma fi qalbi ghairullah. Itu betul. Pada amatu yatlubuna satr minallah. Maka segala orang yang mana orang awam, menuntut mereka itu akan dinding. Allahumma asturna, Allahumma astur. Minta dinding, minta tutup. Minta dinding mereka itu daripada Ta'ala dalam maksiat. Sebab apa dia minta dinding? Bila dia buat maksiat, minta Tuhan tutuplah, jangan orang tahu. Ya Allah, tutuplah. Dia buat maksiat, lepas tu suruh tutup. Sebab apa begitu? Kerana tiada menilik mereka itu bagi Allah Ta'ala. Sebab kalbi dia tidak dengan Tuhan, kalbi dia dengan makhluk. Sebab tu dia takut sangat kalau makhluk tahu dia buat salah, yang Tuhan sendiri tahu dia tak takut. Itulah butanya mata hati mereka. Mata hati yang sudah buta ialah mata hati yang memandang makhluk, membelakangkan Tuhan dia. Dia tak malu lah minta Tuhan tutup. Patut dia malu dengan Tuhan. Ini jahat qalbi bila dia jauh dengan Tuhan. Sebab apa tu? Dia meletakkan makhluk dalam qalbi dia dan membesarkan makhluk di dalam penglihatan mereka itu.
Bahawa ulama sufi dia kerjakan cukup-cukup kan. Dia kerjakan nafsu dia cukup-cukup, dia buang makhluk. Macam-macam hal, macam-macam training dibuat kan. Imam Ghazali kena siamai depan orang ramai. Itu guru training ni lah. Si Abu Ali Al-Farmadi training. Dia test Imam Ghazali, dia nak keluarkan makhluk, datang depan orang ramai ni, buka jubah kau semua tu. Macam mana rasa? Ambil air siap. Yang orang kata apa dah gila pula. Sampai tu mana nak jatuhkan makhluk di batas. Sehingga dia tengok makhluk dia macam tunggul kayu, tak ada apa kan. Orang puji dia pun dia tak rasa, orang caci dia pun tak rasa. Istiwa'uz zammi wal madhi minal ammah. Sama je bagi dia, orang puji orang caci tak ada rasa apa. Itu menandakan kalbi dia tidak terikat dengan alamil mulki, alam luar ni. Dia sudah naik ke atas alamil malakut, alamil jabarut. Jasad di sini, rohani tempat lain. Bukan rohani dia berpindah, tak, muta'alak dia tu, tempat gantungan dia tu. Tempat fokus kalbi dia tu kepada kebesaran keagungan Tuhannya, bukan lagi dengan makhluk. Lagi dia tamat dengan makhluk, dia tak boleh bergerak kan. Itu yang jadi macam ni. Dia buat maksiat, lepas tu suruh Tuhan tutup. Patut dia malu kepada Allah lebih daripada makhluk. Ini kesilapan jauh orang awam. Disebabkan apa? Kalbinya tidak bersih. Allah. Sebab apa? Membesarkan makhluk di dalam penglihatan mereka itu awam tadi. Sebab kerana tiada mewajibkan bagi mereka tuntut ini, melainkan takut gugur martabat. Tutuplah ya Allah, takut kalau orang tahu jatuhlah martabat dia. Malulah hamba. Dia malu kat orang. Dia muka tak tu malu dengan Tuhan ni jahat adab dengan Tuhan. Melainkan takut gugur martabat mereka kepada segala makhluk kerana kasih daripada puji mereka itu. Inilah punca dia. Bila ada kasih dipuji dan benci daripada dicela. Macam-macam cerita tentang tengok perjalanan wali-wali Allah dalam nak menggugurkan pandangan makhluk. Macam-macam. Dia tukar pakaian dia lah. Ada yang macam si Ibrahim, dia tolak, padahal dia sultan dan raja. Dia nak buangkan benda tu. Sampai dia tidur di masjid, Tok Siak tu datang sepak dia. Dia jatuh sampai ke bawah. Satu mata tangga ke mata tangga. Apa keluar mulut dia? Alhamdulillah, inilah nikmat yang paling lazat sepanjang hidupku. Sebab apa tu? Nafsu dah jatuh. Bila nafsu dah jatuh, dia tak pandang orang lagi. Ke situ baru dapat rasa. Rasa dia dengan Tuhan, Tuhan akan buka. Selagi makhluk dalam menebal dalam kalbi, Tuhan tak buka. As-sayru fillahi la yakunu illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan terbuka, termelaki dia fana. Fana tu buang lenyap, tak ada apa kan. Makhluk puji pun tak rasa apa, makhluk caci dia pun tak rasa. Baru dia betul siddiq hati dia dengan Allah SWT. Selagi orang puji dia senyum tekan-tekan, orang puji dia mendengung, orang caci dia, orang marah dia kan, wah termenung. Itu belum lagi tu tak boleh pakai. Itu kalbi tu tak boleh pakai. Kalbi tu tak layak nak digunakan menghadap Tuhan, tak layak, tak dibuka. Kalbi tu mastur, ditutup, mahjub. Dia dihijab dengan Tuhan. Wa na'udzubillah. Dan tidak ada azab yang paling besar pada dia bila kalbi terdinding dengan Tuhan. Sebab tu disuruh tembak dengan zikir banyak. Biar dia betul menghadap kepada hadrat Allah Ta'ala. Dan bila dia sedap menghadap Tuhan, ketika itu gugur makhluk dari kalbi dia. Dia gugur tu baru cantik kan. Maka segala orang yang awam itu jauh daripada haqa'iq, jauh daripada mendapat akan hakikat sebenarnya dalam ibadah. Kerana apa tu? Disebab dia jauh ni, kerana berdiri nazarnya, kerana berdiri pandangan batin dia atas segala makhluk. Ni dah punca di sana. Ulama dia buat dua patah kan, faslun waslun, kerat sampai tu je. Ada bunyi kerat, kerat makhluk daripada hati kamu, wasal kamu sampai ke Tuhan. Ni tidak makhluk dibubur pun. Yang buat pasal ni kan orang kata apa. Jangan kau buat orang tengok gitu kan. Nanti orang kata macam-macam gitu. Tak malu ke? Wah, dengan orang kan pandai malu. Ni muka tak tahu malu dengan Tuhan.
Ni muka tak tahu malu dengan Allah Ta'ala. Tuan tengok itilak batin di setiap nafas, dia tak berasa. Pandangan orang tak rasa pasal dia jaga. Ya, kalau buat baik pula buat, dia kata besok kita dah mati, nama kita disebut-sebut, nama kita dikenang-kenang, itu semua jalan syaitan ni. Itu semua jalan syaitan. Imam Ghazali sebut dalam Ihya. Ya, syaitan menipu, last sekali dia tipu. Jalan yang ketujuh tu dia cocok sana tak boleh lebih. Kuat ibadat dia, buat macam ni dia kacau dia, kuat ibadat lagi, last sekali dia cocok. Ni jarum akhir, kau buat ibadat jangan tunjuk ke orang, tapi besok kau dah mati, nama kau akan disebut-sebut. Habis terbarai habis amal tuan. Satu pun tuan tak terima. Ya, lillah dia habis terbatan. Ya, sebab dalam kalbi ada lil khalaik, kena makhluk. Oh, ni sulit yang ni. Sebab disiplin ilmu sir, ilmu tasawuf paling tinggi dan ya, adab paling tinggi, disiplin paling kemas ialah disiplin para arifin. Orang yang betul kenal Tuhan, dia sudah dapat rasa kemanisan yang sangat lazat. Ya, bila dia keluarkan makhluk daripada kalbi dia, pum, dia cabut aja, dia punya lazat Tuhan bagi tu ya. Dia tak ada campur, dia cempak ni. Allah Ta'ala cempak ke dalam kalbi dia tu. Kerana berdiri nazarnya atas segala makhluk. Sebab ibadat kita akan sempurna selagi makhluk ada dalam kalbi dia. Ya, menuntut ia akan dinding daripada maksiat daripada mereka itu, dan tiada tahu akan Tuhannya terlebih hampir kepadanya. Dia buat maksiat, dia minta tutup, tak tahu yang Tuhan sentiasa melihat dekat dengan dia, aqrabu min hablil warid. Lebih dekat dia berbuat leher dia. Ya, itu makna dia tak perasan. Itu dia panggil orang yang mahjubun, terdinding. Mana mata dia tertutup, dia berjalan sudah tentulah resiko dia amat banyak. Kejap jatuh, kejap tersepak tunggul, kejap terkejun pagi, masuk longkang. Berapa mata dia buta, tak nampak. Ya, tak nampak mata. Itu mata luar boleh tahan ni. Di mata dalam kalau dia tertutup habis ni. Terus tak nampak jalan ketuhanan. Allah. Dan tiada tahu akan Tuhannya terlebih hampir kepadanya daripada mereka itu. Seperti mana firman Allah SWT yang maha tinggi, ya, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami terlebih hampir kepada daripada mereka itu, dan tapi tidak melihat mereka, sedangkan mereka tidak melihat, tidak perasan. Ya, itu di antara tuan pengarang semak kalbi kita tuan-tuan, ya, supaya kita berhati-hati, jangan terperangkap dengan tipuan daripada musuh yang sangat dekat dengan kita. Apa dia? Ialah an-nafs, nafsu, dan juga syaitan yang sentiasa memburu dan mengekori setiap jalan ibadah yang kita dah lakukan. Sebab kita dalam kitab ni dibahas orang ahli ibadat, dia tak bahas orang ahli maksiat ni, orang ahli ibadat yang sedang berjalan ni. Dia nak perbetulkan supaya jangan terosak. Sebab golongan ini yang sangat-sangat dicemburui oleh syaitan, ya. Sebab tuan-tuan ni sangat dicemburu oleh syaitan dan nafsu. Sebab dah duduk jalan sebenar ni, dia nak pusing kan. Ini di antara pemusingan ni. Kalbi kita dia pusing. Allah. Wal khassatu yatrubuna satra anha. Adapun orang pilihan, ya, yatrubuna, mereka menuntut as-satar, penutup tu anha, anil matrub, mana meninggalkan daripada maksiat, minta Allah tutup, jangan ada gerak hati dia kepada benda yang tak elok. Di anna muradahum al-ikhlas wa tabarri, ya, minal aib, ya, dan diminta lepas daripada segala keaiban. Allah Akbar. Dan segala orang yang khas, mana orang pilihan Allah Ta'ala tadi, dia telah menuntut mereka itu dinding daripada maksiat. Sebab apa? Khasyata sukutihim min nazaril malikil haqq. Tiada menuntut mereka akan demikian itu, melainkan takut gugur martabat daripada tilik raja yang sebenar. Tadi takut ke makhluk, yang ni takut raja sebenar, Allah Ta'ala. Yang ni betul. Diminta Allah Ta'ala tutup kalbi dia, jangan ada perasaan ingin melakukan maksiat. Sebab dia apa? Malu dan takut jatuh martabat dia, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan di sisi pandangan makhluk, ya. Maka adalah demikian itu daripada orang yang telah kamil imannya.
Iman dia sudah kamil, menaik peringkat yakin. Maka orang yang kamil itu tiada berpaling ia kepada makhluk selama-lamanya. Ya, orang yang hati dia telah sempurna pengenalan dengan Tuhannya, hati dia tak akan berpaling, tetap selama-lamanya dengan Tuhannya. Kun ma'allah, ya bahu tarallah ma'at. Tuan bukakan dia sentiasa maknanya musyahadah akan Allah Ta'ala dan setiap nafas dia telah tetap tiliknya kepada Allah, mana penilikan kalbi dia tidak bergonggah, tidak sengit, ya, bahkan tepat tetap. Allahumma ja'alna minhu. Dan demikian itu kerana apa? Hidayah, ada petunjuk, dan telah berpaling ia daripada makhluk padahal puji dan celah. Makna makhluk puji dia tak ada rasa apa, makhluk cela dia, fitnah dia pun tak ada rasa apa. Sebab apa? Makhluk tidak ada dalam kalbi dia. Ya. Punca yang rasa tu, dan yang rasa tu kalbi, hati. Jadi bila kita letak makhluk dalam hati, terasa lah. Tapi kalau dia letak dalam kalbi dia, hanyalah fokus dia tawajuh kepada Ta'ala, selamat. Orang kata dia pun tak ada buat, tak dengar, tak ada apa. Orang puji dia pun tak ada apa, sebab dia tahu tak ada ke mana. Ya. Puji makhluk dan caci makhluk tidak terkesan kedudukan kita di akhirat. Ya. Yang terkesan kedudukan di akhirat ialah puji atau murka Tuhan. Kalau dia murka, berat kita di sana. Kalau dia puji, selamat dan bahagia besar insan di sana. Tapi kalau makhluk, dia puji pun kalau Tuhan tak terima, habis orang tu. Ya, orang caci dia macam mana pun, kalau Tuhan terima, selamat di sana. Jadi maknanya kalbi kita tu kita jaga betul-betul supaya dengan dia maknanya, ya. Anta ma'al aqwan ma lam tusyahid al muqawwin. Anta ma'al aqwan, kamu serta makhluk. Makna apa? Ditambat, diikat, ya, digam kalbi dengan makhluk. Bila malam tusyahid al muqawwin, selama engkau tidak musyahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu cari jalan musyahadah sangat penting, ya. Kalau dia duduk dalam maqamil musyahadah yang disyarat dalam hadis sahih, anta mudallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Itu boleh duduk selamat dan Allah karim. Kita orang cela kita rasa kan? Ya. Orang cela kita rasa tak? Orang puji kita berasa kan? Kalau berasa seronok, mana dia sakit lagi. Hati itu masih ada penyakit lagi, kena buang. Ya. Allah karim. Dan telah tahqiq dengan ihatah, dan telah mantap dia dalam ihatah, mana meliputi ihatatil haq, ya, ihatatil haq, qudrah dan ilmu. Mana telah mantap memandang, merasakan secara ihatah, mana meliputi, menyeluruh, mana tidak ada satu benda yang terlepas daripada qudrah dan ilmu Allah Ta'ala. Setiap saat di dalam ta'aluk qudrah dan ilmu Tuhan. Dia buat ibadat, dia tahu ini dari Tuhan yang menggerakkan, dan dia tahu Tuhan mengetahui apa dia buat. Cukup. Wa kafa billahi alimah. Cukup bagi kita dalam kita mengerjakan amal saleh, Tuhan dah tahu. Tak payah yang lain. Yang kedua tak nak. Sebab ada tauhid kan. Mana tauhid mengesa. Kalau dua kan dah tak jadi. Mengesa dalam syirik. Disyirik pada nazar, bukan syirik pada i'tikad ni. Pada pandangan hati tu pandang bak lain, itu jadi rosak. Sebab tu maknanya dia betul-betul bulat memandang kuasa besar dia dalam mentadbir semua makhluk, dan memandang akan ilmu Tuhan yang meliputi, dipanggil ihatah. Malam yaqna bi ilmillah la mahalata an yadkhala alaihi riya. Siapa yang buat ibadat tak cukup Tuhan dah tahu. Mana ada gerak-geri kita, perbuatan kita yang tidak diketahui oleh Tuhan? Tak ada. Bahkan sebelum ada kita, semua dah ada dalam ilmu Tuhan. Ya, makhluk yang hina kita ni pun kalau nak buat rumah sebiji, sebelum pacak rumah tu dah ada dalam kepala kita.
Dia dalam pengetahuan kita dah ada. Itu kita yang jahil. Ya, Allah Ta'ala Maha mengetahui lebih daripada itu. Sebelum kita ada dia tahu. Jadi apa yang kita buat semua dah ada dalam ilmu dia. Maka cukuplah kita dengan dia. Kalau tak cukup, supaya orang lain pula tahu, habis. Confirm dia kena penyakit yang sangat digerun oleh Rasulullah SAW. Akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa. Benda yang paling aku gerun kena pada umatku, syirik yang kecil. Apa dia? Ar-riya, tu bahaya tadi. Baik, ingatan pada dia kena sentiasa bahawa dia selamat. Maka iaitu menuntut ia daripada Tuhannya akan dinding daripada maksiat. Mana orang yang telah tahqiq mantap dalam ikhatatul haq, ya, qudratan wa ilman, maka tiga tu tuntut dia tak ada, diminta dinding daripada maksiat yang jatuh atau khatir daripada hati, dalam hati dia. Dalam lintasan hati dia tak nak ada terlintas benda maksiat atau kelalaian. Itulah hikmat isyarat pada fi kulli lamhatin wa nafasin. Tiap-tiap kelipan mata, tiap-tiap napas dia dengan Tuhan ni. Ya. Kita kadang 24 jam napas kita dengan makhluk. 24 jam tu ingat. Tak habis-habis. Padahal semayang boleh buat masuk lagi. Maknanya banyak kerja kita kena buat lagi tuan. Kena sental dari habis ni. Ya, ini peringkat orang panggil kena pakai berus apa ni? Berus dawai. Kena sental tu. Ya. Lepas ni dah banyak. Dah hitam banyak tuan. Anak-anak orang lain wallah alam. Kita kalau masak macam kerja kahwin kan, bentuk kuali tu dah hitam, bentuk piuk tu. Kita boleh pakai basuh pakai shampoo kan. Basuh dia pakai shampoo tak kena, dia pakai berus dawai. Tak. Lepas tu dia kata peringkat awal kalau zikir dia kena jahar. Az-zikr bisil la yufidu ruqyah. Ya, tengok dalam kitab Imam Ghazali ni. Kalau zikir peringkat orang awam ni banyak lalai ni, dia zikir ingat Umar lagi tak boleh, kena hentak zikir kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dia tembak qalbi tu. Biar pancaran nur zikir tu hentak ni. Ya, boleh terbuka. Ya. Ni kalau qalbi dia penuh dengan aghyar, dia hentak la ilaha illallah, la ilaha. Itu zikir orang kenui dah pakai ayam. Illallah dulu. Lepas dia nampak ayam goreng tu. Ya, qalbi tak beranjak kan. Dia kena hentak kan. Bum. Baru dia pakai apa? Ayat summa qasat qulubuhum min ba'di zalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Kemudian hati mereka menjadi keras. Summa qasat qulubuhum min ba'di zalik fahiya kal hijarah. Keras ni hati itu macam hijarah. Apa hijarah? Batu besar. Maka ulama kata batu yang besar kita nak pecahkan dia tak boleh jentik. Ya, kena ambil hentak baru dia pecah. Ya. Kalau tuan guru saya dia cerita tuan Haji Mu'alim Haji Abdul Wahid kan, ya. Satu kaedah pecahkan batu besar kan dia orang buatnya dia tebuk atas kan, kemudian dia cuakan cuka getar kan, jadi dia meresap dalam mentak sekali gepak je. Jadi dia kata hikam Ibn Atta' ni macam cuka diletakkan di batu gitu. Ni orang Arif dia tahu dan dia rasa pukulan hikam Ibn Atta'ilah As-Sakandari yang kita baca ni dan dia macam cuka diletakkan di batu. Sekali dia letak kali pum. Tengok dengar dia pukul gepak kalbi kita kena. Kalau tak kena tak berasa tak tahu. Pum sebiji dia bagi ni. Maknanya apa? Suruh kita jangan minta tutup maksiat yang kamu lakukan. Minta tutup di awal daripada maksiat. Kalau tidak kamu tidak malu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Karim. Dan orang yang khas, mana orang pilihan Allah Taala ni, dalamnya beberapa martabat pula. Masya-Allah. Itu dia kata pakar kan ni. Arifina billah, para awliya ni dia orang yang pakar ruhani. Ya, dia boleh trace satu-satu dipecahkan. Maka orang yang khas pula dalam beberapa martabat. Sengaja daripada mereka itu orang yang menuntut akan Allah. Sebab apa? Kerana takut azab.
Diminta gapo anton takut azab itu. Dan setengah daripada mereka orang yang menuntut mencari jalan Allah akan dia kerana takut akan hijab, takut terhijab dan luput pahala, atau kerana takut akan jauh daripada bab mana pintu Allah Ta'ala. Dan sekalian ini kembali kepada yang telah disebutkan daripada gugur, daripada menilik hak kita Ta'ala. Ya, dah tapis pun tuan-tuan, ada tapisan lagi tuan. Allah. Betul, ilmu tasawuf ni adalah ilmu penapis paling halus tuan. Ya. Itu kalau pakai tapis air kan, yang mahal tu banyak kan. Air hujung dia sedap tak minum tuan? Sedap lah. Halus kan, sebab dia dah tapis. Kalau kita tak tapis, buka air pahit tu kita nganggar mulut macam tuan. Air kalau sengkam kadang-kadang masa-masa nak basuh kereta pun tak tergamak. Dibuka dalam merah kata. Kalau kita tu nak minum lagi teruk. Rasa kelat dia kena tapis dulu. Dah tapis dah jernih betul-betul. Wah, halus kan, baru sedap. Begitulah tapisan amalan yang digunakan oleh sufiah, oleh arif. Sebab tu bila beramal ditapis, tapis last sekali apa? Tak ada lain, dia je. La mawjud bihaqqin illallah. Dia je, tak ada pandang lain. Baru sedap. Baru dia ibadat lazat sebab dia dengan Tuhannya. Ya, betul-betul yang dia kata wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Betul, dia duduk dalam hakikat tu. Betul-betul dia tawajuh ke Tuhan. Oh, itu punya lazat dan sebab dia semayang makin sedap. Ya, bila dia semayang makin hebat, maka nak berhenti ibadat dia payah. Murusak pertama dia tuan-tuan kan. Dan kata setengah orang yang muhakkik al-janaan, barang siapa sampai kepada hakikatul Islam, hakikat sebenarnya berislam, maka tiada kuasa ia berhenti dari amal tu. Dia nak berhenti payah. Kita pula nak start payah. Start payah, berhenti cepat tuan-tuan. Dia tak. Makinlah sebab tu rahsia sini terbuka antara dia dengan Tuhan. Kelazatan, kenikmatan dia. Sebab telah gugur makhluk daripada kalbi. Itu dah ubat dia besar. Ya. Dan sekalian yang kembali kepada yang telah disebutkan, gugur daripada menilai hak kita Allah. Ya, kalau digugurkan menilai hak kita Allah, dia habis. Kalau digugurkan tilikan makhluk, dia selamat. Dan yang terlebih sempurna mereka itu orang yang menuntut akan dia kerana malu dan haibah dan kebesaran. Itu paling tinggi. Dia buat ibadat kerana malu dengan Allah, hayak dia, ataupun rasakan haibah kebesaran Tuhan dan merasa rindu dengan Allah. Itu ibadat paling cantik sekali lah. Ya, sebab dia akan membina kemesraan dia dengan Tuhan lagi tinggi. Dan disusun daripada dua bahagi ini, iaitu menuntut dinding dalam maksiat apabila hasil ia, dan daripada maksiat apabila telah hasil ia. Walhasil siapa yang dapat kedudukan ni, dia rasalah. Dan demikian itu dikehendaki syariat dan hakikat. Mana syariat ada dan hakikat pun sama jalan, tetapi dengan syarat ketiadaan berpaling bagi makhluk. Itu syarat besar tu. Jangan ada kalbi kita menghadap kepada makhluk. Susah tu tak nak buang. Ya, di berjalan nampak orang, kata orang pandang, orang dalam hati. Selagi ada orang dalam kalbi kamu tak boleh berjalan ke Tuhan. Kata apa? Guru bagi Imam Al-Ghazali. Dan jauhkan antara dua hal ni. Kalau dua keadaan ni kita jauhkan, insya-Allah maka bersihlah ia, cantiklah ia di sisi Tuhannya, tinggi martabat dia. Kemudian dia kata paman akramaka innama akrama fika jamila satri ila akhir, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala wa maghfirana ya rabbana wa inna khaira kullahu bil wa anta bina raufur rahim. Rabbana alhamdulillah.